Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat apa? Ya. 13. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kenyataan neraka dan panasnya. Berkata Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan neraka, maka peringat dan pernyalakan apinya neraka 1000 tahun hingga merah ia. Kemudian pula 1000 tahun hingga putih ia api. Kemudian pula 1000 tahun hingga hitam ia api. Maka ianya yang hitam seperti malam yang kelam, tak padam lagi nyalanya dan tak makuh baranya. Berkata Jibril alaihi salam menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, memperikan tentang api neraka. Lagu mana kisah? Rasulullah meriwayatkan pula hadis ini kepada para sahabat. Ukida 'ala an-nari al-fasanah hatta ihmarra. Allah Ta'ala memperingat api neraka ni selama 1000 tahun. Peringat apinya 1000 tahun sehingga menjadi merah. Summa ukida 'alaiha al-fasanah hatta ibyaddat. Kemudian lepas pada merah, panaskan 1000 tahun lagi sampai jadi putih api. Kalau kita tengok api atas dunia kuning, lepas tu oren, lepas oren hijau, lepas hijau putih, tengok. Kalau api merah tak panas mana lagi. Tapi kalau api gas tu naik hijau biru, panas. Kalau hak tak nampak, putih. Putih tu kuat mana api. Kalau dia tengok di belakang enjin jet tubik, putih belakang tu. Hak akhirat pula, summa ukida 'alaiha al-fasanah hatta iswaddat. Dibakar lagi, diperangat lagi 1000 tahun sehingga menjadi hitam. Fahiya saudaul muzlimah. Maka ia hitam yang sangat kelam. Api hitam kita tak tengok lagi, api neraka sampai hitam api. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan Imam Tirmizi. Kalau kita kata api neraka kuning, tu api dunia. Tapi api kuning yang macam api pelita tu panas dah. Tak cakap dah kita hak terbakar rumah tu api merah je lah, api kuning. Tu api merah panggil. Hak anguh-anguh tinggal tunggu. Bukan api biru tu. Api merah je. Merah ni hak sejuk sekali nak rumah terbakar, api mana benda? Merah tinggal tunggu. Dak api biru lagi, dak api putih lagi, dak api hitam ni, tinggal tunggu. Empat batang ni nak tinggal tiang. Nah,
Doktor yang tunjuk dalam TV boleh sembuh mau kalau latihan bomba. Tu latihan. Ditunggu dah situ lori bomba. Dia pun bakar lah, sapah. Lepas tu sembuh. Memang padang. Pasal latihan. Awak berlaku sungguh tinggal tiang mau. Dah. Nampak tinggal tiang tak mau. Kadang-kadang ni sengelai bakar. Kalau kedah sengelai bakar tengok. Insurans. Nampak tak nega. Bakar. Bakar keling lah 2 juta. Barang dalam 1 juta je. Keling 2 juta. Dok lulu 2 juta. Total lulu 1.400.000. Dia untung 400.000. Dah barang 1 juta. Tu biasa tu. Akhirat menjadi hitam, bukan api kuning. Dalam suatu hadis tu Nabi tanya para sahabat, atarawnaha naru jahannam hamra'u kanarikum hada. Adakah kamu ingat api neraka jahanam itu merah seperti api kamu ini? Mu ingat merah macam api dunia, api neraka jahanam? Nabi kata, lahya aswadu minal qar. Dia lebih hitam daripada belakang. Hitam pada minyak tar lagi api. Maka ianya yang hitam seperti malam yang kelam. Tak padam nyalanya, tak padam. Tak ada orang boleh sembuh api neraka. Api dunia boleh lah. Api neraka tak boleh sembuh. Tak padam sembuh, tak ada. Nak sembuh dengan benda. Nak panggil bomba, tak padam. Ketua besar pengarah bomba tak semayang, terbakar dia. Tak ada orang boleh sembuh. Padahal dia ketua bomba besar itu, dia tak semayang. Dia makan rasuah umpamanya, buat dosa maksiat. Tak ada orang boleh tolong padang kalau dia terbakar. Dan tak mampu baranya, mampu aja gitu mi alif per waw he. Mampu. Mampu ni bukan kasar, bahasa Melayu lama. Tika bodoh mau bahasa Melayu lama. Bahasa baru kita meninggal dunia. Mati bahasa Arab kau. Minalik terye mati, mautun, mayitun, mayitah, maitah, matiyun. Mati bahasa Arab. Melayu mapuh. Tu dalam kitab ada tu. Ke kitab mana tu? Tu. Jangan baca mapuah. Jangan cerita mapuh aja. Tak mapuh dah. Mana tak padang lah. Baranya selama dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Mujahid, sungguhnya bagi neraka jahanam beberapa ular seperti tekak uta dan kala seperti baral-baral. Allah Rabbi. Ular besar tekak uta. Ini sahih ni hadis ni. Riwayat Imam Hakim daripada Abu Hurairah juga. Nabi bersabda, inna finnari hayatin, sesungguhnya di dalam api neraka itu hayatin, ada ular-ular ka'amsali a'nakil bukhti, yang sebesar tekak uta. Tekak uta ni besar lah, besar perut kita. Besar tu ular. Dan kala jeking seperti baral. Kala ular, faham tak? Kala tu lah. Scorpion lah. Uta yang scorpion, still lebih you. Kala tu. Hak sengak gini. Besar mana? Besar baral. Baral ni cek pada kuda, besar pada keledai. Besar lah. Kala besar keliking, tembak lagi berapa. Kalau besar keliking, panjang tu kala.
Tak percaya teh lah. Masa tu imam bayar lepas atas jadah. Terjun tikak tu imam. Nah, baru besar clicking. Sambung. Tak apa, dah sambung sangat pun. Disokong orang zalim. Nah, orang memutuk imam pergi sokong orang zalim, orang nak buat maksiat, jangan masuk campur tu. Nah. Tuhan apa dah? Kala besar barang, dah kala besar clicking semua lari dah. Nah, akhirat besar barang, besar kuda, kala jeking. Bayang Maka lari ahli neraka daripada ular kala itu. Lari daripada ularnya, kejarnya kepung. Ular kepung kok kanan, kala kepung kok kiri. Pakak lari belaka, lalu masuk ke dalam api neraka. Masuklah api. Tak boleh nak pergi dua ni dah. Dia bukan tempatnya syah akhirat ni. Masih hidup ni. Maka tidak melepaskan daripada ular kala itu melainkan lari dari dalam api. Kalau tak mau lari dalam api, masuk dalam mulut ular. Hak mana nak? Kata Ibnu Abbas daripada Nabi, dah kata tunggu situ lah, tunggu situ ular kala mari. Dah kalau lari api pilih Macam orang terbakar bangunan tinggi, tengok orang terjun. Bangunan tinggi kan, 40 tekak, 50 tekak terbakar ni dalam bilik ni. Bomba boleh nak mari dah, bomba boleh mari 3 tekak boleh Nah, 8 tekak balik awal tangga nak kumpul kat mana. Nah, ni 40 tekak, 50 tekak orang panasan terjun bawah. Kalau terjun mati tak? Mati tak? Atas angin mati dah. Takut tang. Nah, tapi apa yang terjun kau? Tu dia ambil pilih kot tu. Pasal ni panas. Nah, terjun api. Ni nak pergi ke depan panas, belakang kala. Kalau kata besar keliki boleh tahan kira jirit-jirit. Nah, besar kuda sekor-sekor. Nah, kata Ibnu Abbas daripada Nabi SAW, sungguhnya ada dalam neraka beberapa ular seumpama tekak-tekak uta. Maka sengatlah akan seorang daripada ahli neraka sekali sengat mendapat sakitnya 40 musim. 40 musim. Pendeknya kalau lari pun masuk ke dalam api, kalau tak lari ular kala sengat, amboi beratnya di atas yang masuk neraka. Berat sungguh lah kalau masuk neraka. Yang kejar dia ular sekali sengat 40 musim. Dalam satu hadis 70 musim. 70 musim tak tahu lah semusim banyak ni. Semusim ni setahun lah. Nak sekali mari musim hujan, habis tahun depan pula. Semusim. Nak. Dia kata amboi, dia kata beratnya di atas yang masuk neraka itu. Berat sungguh Masuk neraka memang berat. Nak. Kalau berat nanang boleh tahan ni. Nak. Ni berat masuk neraka, berat sungguh. Tahu tak benda makna berat nanang? Benda makna? Tahu tak? Dari mu cakap kan? Berat nanang, berat nanang. Dah. Saya tahu tak? Berat tahu dah apa dia panggil berat nanang? Berapa tak panggil 77, 88, 5 boleh, berat 55. Dah apa dia panggil berat nanang? Nak tahu tak? Ke bulan Pang. Pas sebulan nak khabar. Haji takkan nak tahu orang tua. Haji, apa yang panggil berat nanang? Tahu dah apa yang panggil nanang? Benda makna nang-nang tu. Apa nombor pula tu baik? Bukan nombor. Nanang, orang nanang. Orang nanang kan berat kerja. Beratnya nanang. Ni cerita orang tua khabar. Baru tahu. Mu tahu apa? Faham tak? Tanya tak tanya orang lama-lama. Kita dulu ingat ke nombor tak? Kerja nanang ni. Ni timbuh di air batah. Makan beli benda ulat pula. Orang tu berat sungguh. Berat mana? Berat nanang. Rupanya berat kerja nanang, kerja kebun tak jadi, tak boleh hasil. Wallah saja.
Tu panggil berat. Menanam bukan nombor nang. Menanam. Tahu menanam. Tu Kuala Lumpur. Piano menanam awak dia tu. Menanam lada. Reti lah tu. Faham? Boleh se. Nak pandai cakap boleh dah se. Berat lagi masuk neraka. Dah tak mau masuk senang je. Beli tiket syurga. Dia atas tiket. Nabi kata dah kan, al jannatu liman yasha wan naru liman yasha. Syurga untuk orang nak masuk. Neraka pun orang nak masuk juga. Dalam hadis yang lain dia kata kullu ummatin yadkhulul jannata. Semua umat aku masuk syurga illa man aba. Melainkan umatku yang tak mau masuk. Semua umat aku masuk syurga, melainkan mereka yang tak mau masuk. Faman aba ya Rasulullah. Siapa yang tak mau masuk? Nampak? Faman ata'ani dakhala jannah. Siapa taat perintah aku masuk syurga. Wa man ya'sini, maka wa man yu'sini faqad aba. Barang siapa yang taat kepada aku masuk syurga, siapa yang derhaka kepada aku, dialah yang tak mau masuk. Dia fahamlah. Dia gitu. Jadi senanglah. Kalau orang kafir dosa banyak pada orang Islam. Banyak orang kafir. Dah kalau orang kafir minum arak, makan babi, bewak apa semua, tak ada hal bagi dia. Dak semelih, lembu dak semelih. Berzina, dak makan haram, dak semayang, sembah berhala. Sepatah ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dakhalal jannah, masuk syurga. Kalau dia nak, tambah sudah. Kalau dia nak, mana mudah. Kita hak Islam dah ni dengan beramal. Jangan bila dengar gitu dah kita murtad dulu Lepas tu kat nak mati lagi asyhadu an la ilaha illallah. Senang kan tak payah beramal. Tu takut mati dalam murtad, balik awal. Jangan buat gitu. Tetapkan amal kita. Sungguh jalan surga senang Yang berat ni jalan dunia. Mana berat? Nak jadi kaya ke nak semayang 5 waktu? Mana susah? Susah nak kaya tak? Semayang 5 waktu mudah 5 waktu, 1 waktu 5 minit, 5 waktu 25 minit habis Birik dah haji. Nak kaya mu kerja 25 minit lah dah kaya. Bang, mu kena kerja dak alik rumah. Faham? Siang malam jadi siang. Siang hak siang dah, malam jadi siang. Kerja lagu tu belum tentu kaya tu, tapi ada jalan dia. Kalau buka kedai bagi bertutup petang payah kan? Dia nak kaya 24 jam. Mudah kaya. 24 jam awak kerja bawah. Payah awak kerja. Mudah jaga 5 waktu semayang. 8 jam kerja, masuk pagi balik petang, pukul 8 paskat tegang, pukul 4 paskat geregang tubik. 2 jam pula abot lain, pukul 6 baru tubik. Khani je boleh 1,200. Dah kaya tak? Tak kaya. 10 jam sehari tak kaya. Mudahlah jalan surga. 1 jam je kita dengar garik sampai sirma. Jaga 5 waktu semayang. Senang cukup mudah. Hak Tuhan larang sikit dah boleh minum arak. Orang lain boleh minum lah ke? Air teh boleh, Melo boleh, Neslo boleh. Kopi O boleh lah ke, air benda lagi. Kacik Fatimah Tokat Ali, Janggut Ali, King Ali, Tekak Ali boleh lah ke? Dah boleh minum arak. Hak sikit tu je tebang. Tu masuk neraka. Maknanya sikit sangat Tuhan larang. Dah boleh makan benda haram. Banyak hak halal lah. Makan juga hak haram.
amboi bodohnya mereka-mereka yang duk cari tu jalan dan buat angkara-angkara nak masuknya neraka. Dia kata amboi bodohnya orang yang duk pisah, duk buat atau duk melalui jalan-jalan maksiat dan kemungkaran. Bodoh tu. Ni pengarang kata bodoh. Mata orang buat dosa, orang bodoh. Tak kira siapa-siapa. Kalau raja buat dosa, berakhir ke maksiat, raja bodoh. Betul tak? Kalau menteri berakhir buat maksiat, menteri bodoh. Ini tak kira siapa-siapa. Datuk ke teku ke tak ada tu atas dunia. Akhirat tak ada. Dia kira siapa yang ada pahala masuk syurga, buat dosa masuk neraka. Pakak tak ada, lepas buang. Masa mana lepas? Masa mandi mayat. Pakak kita sajeng FRU. Matilah kita. Orang tak tanya sudah lagi mandi sajeng. Tak lagi. Orang ni sudah lagi mandi jenazah. Nama jenazah lah. Ketua polis negara mati, orang tak panggil dah ketua polis. Ketua apa buat turun ketua polis? Orang kata ketua apa buat turun mayat. Ada dah ni baru office bor, sambang dah. Muncul muluk-muluk. Baru office bor. Siapa tak mau semayang, tak mau pijak atas surau. Tak mau pijak tapak kaki atas masjid. Hina sangat. Duk pijak tempat cari makan ketara pagi petang. Tu panggil office bor 14 kali bodoh. Faham? Duk buat maksiat, mana dia tepah masuk api. Dalilnya gini lah, bodoh. Kita buat api banyak-banyak, kita bubuh kayu apa semua, ingat api bubuh minyak gas, kita pun masuk lepak dalam. Lepas tu gelepah, halo laki, tolong. Tak? Orang tu bodoh cerdik. Bodoh dah gitu juga bila dia buat dosa, ipung kayu api ni ke tu. Kayak gini dia masuk dalam tu. Dah bodoh gitu. Dah tu PhD, master, ijazah universiti, pegawai takbir, exco, bakat tinggi dalam kerajaan. Bodoh ke mana? Bodoh lah. Sebab bukan cerdik ni manusia yang boh. Cerdik ni Nabi boleh letak. Dan Nabi kata cerdik baru cerdik. Kalau Nabi kata bodoh lah. Kalau Nabi kata cerdik, dunia kata bodoh, cerdik ke bodoh? Bengong kalau nak jawab. Saat ni baru khabar dah dalam 15 hari. Nabi kata cerdik, seluruh dunia kata bodoh. Cerdik ke bodoh? Biar derah gitu. Aku dah apa sedap nak merik ni orang. Nampak? Mu suka, mu bengong juga. Sama je. Kalau Nabi kata bodoh, seluruh dunia kata cerdik, hukumnya bodoh lah. Sebab orang yang hukum dia paling tepat Rasulullah. Tu tanda dia. Biar tahap tu. Biar siapa tahap tu. Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut wal ahmaku. Orang yang cerdik itu ialah orang yang melihat kekurangan dirinya sendiri, dosanya sendiri. Dilihat dia ni banyak dosa. Kemudian dia pun beramal dengan amalan-amalan yang menguntungkan dia lepas pada mati kayak gini. Ni orang cerdik. Walaupun tak pas SRP, walaupun tak sekolah tinggi, tapi kalau dia duk tengok keburukan diri sendiri dan bersiap sedia dengan amal untuk bekalan akhirat, inilah orang cerdik. Wal ahmaku, dan orang bodoh pula Nabi kata manittaba'a nafsah, mereka yang ikut nafsu. Wa tamanna 'ala Allahil amaniya, atau kama qala
mereka yang duk ikut ke nafsu, duk buat dosa, duk kejar ke harta benda dunia saja, kemudian bercita-cita pula nak senang akhirat. Ni orang bodoh. Jadi tak kira Nabi waktu bik hukum dah. Tu mandatori. Walaupun tak pah mana, walaupun mengaji tinggi, mengaji rendah, pakak tinggi, pakak rendah, sedia bekal akhirat, orang cerdik. Wal ahmaq. Ahmaq ni makna bengong. Nampak? Bengong lah. Bukan jahil. Nabi dah kata wal jahil, wal jahilu. Nabi kata wal ahmaku. Ahmaq baca dengan qaf, bukan ahmaq dengan dal. Ahmaq makna orang yang terpuji. Alif ha mim qaf. Ahmaq baca. Orang bengong. Kalau KL orang bangang. Ganung bengong. Iaitu orang yang duk ikut nafsu saja. Ikut ke nafsu saja. Nafsulah panduan. Nafsu kata gigi, nafsu kata jangan. Tu orang bodoh. Jadi Nabi yang paling bijak sekali, paling tepat letak hukum. Walaupun mu pakai bapak masjid, ngaji yang tinggi, PhD, tapi dah mu sampai masih semayang, mu tak boleh nak semayang. Tuhan larang kedara harap, mu bahan harap. Larang berzina, mu berzina, maka mu lah bapak bodoh. Buanglah di belakang kereta tu University of South Carolina, tulis itu ketua pengerusi persatuan orang-orang bengong. Faham? Bak Nabi kata ahmak, orang bodoh. Ketahuilah kamu hai sekalian orang yang mempunyai akal, bahawanya diriwayatkan daripada hadis, sesungguhnya api kamu ini yang ada dalam dunia ini ialah 1 juzuk daripada 70 juzuk daripada demikian itu api neraka. Kalau tidak dipukulkan di api dunia 2 kali di dalam laut, nescaya tak dapat mengambil manfaat guna kamu dengan di api sedikit pun. Api yang kita pakai ni 70 kali ganda lebih sejuk daripada api neraka. Dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum hazihi allati yukidu banu adam juz'um min 70 juz'an min harri jahannam. Qalu in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'a kulluha mithlu harriha. Rawahu Syaikhan. Nabi kata api yang kamu duduk buat masak ni atas dunia ni 1 juzuk je daripada 70 juzuk kepanasan api neraka jahanam. Allah Rabbi. Mereka bertanya, padahal api dunia ini sudah cukup panas. Panas dah ni api dunia. Rupa-rupanya 70 kali ganda lagi panas api akhirat. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya dilebihkan atasnya dengan 69 kali juzuk, keseliannya seumpama kepanasan api dunia ini. Api dunia tambah 69 lagi jadi 70. Itulah kepanasan sebenar api neraka. Disebut dalam satu riwayat dalam kitab Tarikh Imam wal Muluk karangan Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Ada juga disebut cerita ini dalam kitab Al-Bidayah karangan Ibnu Katsir, dan ada juga disebut dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi bahawasanya apabila diturunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke dunia, maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat supaya menurunkan bersama api neraka. Tujuannya untuk digunakan ambil manfaat buat masak di dalam dunia, nak buat masak. Maka api neraka dunia, api neraka yang dia ambil itu bukan api bara hak netik saja daripada neraka. Bara hak netik. Kemudian diselam di dalam laut supaya sejuk, barulah boleh buat masak.
hak kita duk pakai masak tu, sekawah tu. Nak ada wak nyucuh api tu ialah asalnya. Daripada api neraka. Asal api neraka cerita dia. Ambil hak netik kan, kalau bakar ada hak netik lalu tik kalau kena baju tumbuh haluh. Hak netik tu bukan ambil api neraka. Ambil bara hak netik tu. Selang dalam lauk 2 kali boleh buat masak. Kemudian jadilah api dunia ni. Api neraka hak asal tu kata tutup guru, hak asal hak ambil hak netik mula-mula buat mari tu. Hak tu jatuh ke dalam bumi. Faham? Sebab tu kalau ulama pakar-pakar kaji bumi dia buat kajian, dalam bumi kita ada api dalam tu. Ada api tengah-tengah bumi, core dia panggil, tengah pusat bumi. Kalau ngaji ilmu alam, api dalam tu. Panas. Asal daripada neraka tu, hak asal hak malaikat ambil tu, duduk dalam tu. Faham? Sipang dalam tu. Hak benar hak daripada dia ni, hak dekat lening, hak ada api lening, hak atas bumi boleh buat masuk. Hak asal hak netik alur nung masuk dalam. Tu tak? Ngaji tak ilmu alam? Ada tulis bawah dalam tu benda ada. Api tak? Api. Kalau tak percaya tengok gunung berapi. Gunung berapi ni dia lubang ada. Link dia sampai ke tengah bumi. Faham gunung berapi? Allah Ta'ala waktu tubik sekali-sekali ikut gunung. Tubik api ke tubik air tebu? Ikut gunung berapi. Ni tengok. Tubik api tak? Tu orang cerita dia. Ambil mana api tu? Bukan tahar tu. Tengah-tengah bumi. Bumi ni bulat. Tengah tu dia ada simpunan api. Dalam ilmu alam dia panggil lava gunung berapi. Jadi keluar bila gunung berapi meletup, dia keluar daripada keruk bumi. Sebab gunung berapi ni gunung, dia ada lubang tu dia panggil kawah. Faham tak? Dia sampai tengah-tengah bumi tu dia ada saluran. Macam orang saluran minyak, dia gali minyak, ditanang sampai kat minyak, tubik minyak. Dia ada lapisan ni. Kalau 5-16 kaki tak tubik minyak. Tubik air cor. Faham tak? Kalau orang hak mana jenis hak pakai air kan, hak pakai air dalam tanah. Dia sampai kat lepas pada batu. Lepas batu itu tubik air. Nampak? Dia ada kalau atas pada batu tu air kita hak pakai le ni. 60 kaki, 50 kaki tu. 30 kaki tu air hak pakai hak masuk rumah. Lebih pada lapisan batu dia tubik air mineral. Dia ada saluran dia ada jaluran dia. Jaluran hak gepa bumi ni, gunung berapi ni dia sampai ke tengah bumi rupanya. Dia tubik ke Jepun sikit, ke Hawaii sikit, ke gunung di Jawa, tubik ke Sepanyol. Tapi neleh api Api ni neleh masuk dalam laut daripada gunung 2 minggu baru sejuk. Api 2 minggu baru padam, baru api. Maknanya sampai duduk jatuh dalam laut, dia ambil gambar kat dalam laut tu api lagi. Boleh jalan lagi kat dalam laut ni. Habis hak tepat dia lalu habis batu karang, angus habis. Tu asal api neraka, hak asal wak turun. Cerita tutup guru lah. Hak neraka hak nung 70 kali ganda lagi. Kalau tak sejuk hari tu memang kita tak boleh nanok. Kalau apakah api neraka. Kalau api neraka kita kuali jadi sayur. Letak kuali syung cari habis. Dia makan belaka. Kalau hak panas tu 70 kali ganda. Tersebut di dalam hadis bahawa Allah SWT menyuruh iakan Jibril AS kepada Malik yang menjaga neraka dengan mengambil ia daripada api. Maka membawa datang ia Jibril, ia Malik dengan api kepada Tu Adam AS. Tok Nyang kita ni cerita dia ni, supaya memasak ia Tu Adam dengan api akan makanan. Berkata Malik hak jaga neraka, "Hei Jibril, berapa banyak engkau hendak mengambil daripada api itu? Nak banyak mana api neraka?" Berkata Jibril, "Aku hendak qada besar buah tamar." Besar buah kurma dah. Nak turun ke bumi. Masa tu Tok Adam dengan Siti Hawa turun ke bumi dah daripada syurga. Nak tambah besar sangat, nak besar putih kurma. Berkata Malik hak jaga neraka, "Kalau aku beri akan dikau qadar buah tamar, kalau aku beri ke neraka ni besar, api dia besar buah kurma, nescaya hancur 7 lapis langit dan bumi." Hancur 7 lapis langit bumi, nak masuk apa? Kerana panasnya. Berkata Jibril, qadar butirnya sudah dah ambil besar butir dia.
Jawabnya berkata Malik, kalau aku beri akan di kau barang yang engkau kehendak, besar butir kurma, nescaya tak turun setitik hujan pun daripada langit, dan tak tumbuh dalam bumi satu tumbuhan pun. Panah juga. Kemudian menyeru Jibril, hei Tuhanku, berapakah aku nak ambil daripada api itu? Firman-Nya Ta'ala, ambil engkau qadar semut daripadanya. Maka Jibril pun mengambillah daripadanya neraka qadar semut itu, selang ia di dalam sungai 70 kali. Kemudian bawa datang ia kepada tu Adam AS, maka letak ia akan di api di atas kemuncak bukit, maka hancurlah demikian itu bukit. Kemudian pulanglah ia akan api itu kepada tempatnya, dan tinggal asap pada segala batu-batu dan besi-besi hingga kepada hari kita ini. Tengok. Maka api kita ini ialah daripada demikian asap-asap itulah. Jadi letak di atas bukit, api hak asap masuk dalam bumi, tinggal hak asap-asap orang reja-reja itulah kita buat masuk. Larat ni, turunan dia tu sapal ni. Hak panas, hak dalam bumi, hak asal, hak tadi, hak mitok dengan Malik Zabaniyah. Batu kalau gunung berapi yang tidak aktif lagi, yang masih aktif, tapi tak meletup. Kalau lagi tengok dia ada keluar asap. Asap tu keluar mu. Asap tu, ni cerita asap. Sampai masa meletup. Hak tak meletup lagi dia keluar asap. Kalau hak mati dah tanah saja dia panggil gunung berapi mati. Gunung berapi hidup dia keluar asap. Sampai masa tembok. Macam-macam kajian dia buat cara nak selamatkan diri. Tapi sampai masa tak boleh selamat kau dengan kehendak Allah Ta'ala. Takkan dia lawan kuasa Allah. Dia akan keluar ikut lubang gunung sahaja. Api neraka hak duduk dalam bumi ni, dia akan keluar ikut lubang gunung. Tuhan buat 5-6 tahun keluar sekali. Filipina dipanggil pindah tubuh. Dia tulis nama yang lain. Gunung apa di Indonesia, Gunung Merapi. Tu kebesaran kuasa Allah tu. Gempa bumi. Ni gunung berapi. Masa zaman Belanda memerintah Indonesia, ingat tak gunung berapi yang meletup? Gunung Krakatau. Faham? Krakatau ni gunung berapi yang hebat di Indonesia. Masa tu Belanda masih memerintah Indonesia. Meletup 80 tahun dulu. Masa letupan di Indonesia tu meletup besarnya, gegarang sampai ke England. Gegar dia. Tu hebat gunung berapi. Akhirat lagi dia tak keluar kok gunung berapi saja, dia keluar kok rekahan segenap tanah-tanah bumi. Sekarang ni tak ada keluar kok tanah hak bukan gunung berapi, keluar api belakang ada. Mampu kerah kita. Keluar kok gunung berapi orang berani duduk kat pulau gunung berapi, orang tak berani duduk jauh. Akhirat nak kiamat Tuhan akan buat keluar daripada rekahan bumi. Tak kira tepat gunung berapi, tak gunung berapi, dia keluar habis. Tanda akhirnya dunia. Tu kuasa Allah. Kita ni lupa. Tengok gitu tak nampak kebesaran Allah. Main gunung berapi saja. Nampak banjir. Pasal apa? Pasal jahil. Tengok itu tenggelam KL 3 jam tak sangat lemak, tenggelam bandaraya KL, kota raya Kuala Lumpur tenggelam. Banjir habis. Lepas tu dia pun buat terowong, nama terowong Semak, berapa juta. Lepas siap terowong Semak, cakap dalam TV, KL tidak akan melihat banjir lagi. Tak dengar itu cakap dalam TV. Bapak bodoh cakap. Tapi bodoh pun 15 mikrofon depan. Tak? KL tidak akan melihat banjir lagi dengan siapnya terowong Semak yang menelan belanja 40 juta. Lepas pada tu tenggelam senyap pula. Nyebahan dalam terowong pula tenggelam. Tu manusia. Tapi tak serik-serik juga. Siapa cleaning tetap engkar kepada Allah. Pasal ni golongan buta hati.
golongan karak hijau, karak biru. Karak hijau, karak biru. Berat menanang. Orang cakap, orang tak marah buat projek. Bila berlaku banjir, muak nak buat terowong pun, nak alih hujan tak ada masalah, tak mui banjir. Tapi jangan cakap gitu. Cakap apa macam orang tak ada Tuhan ni. KL tidak akan melihat banjir lagi dengan siapnya. Cakap apa gitu. Mulawang siapa kuasa, siapa banjir? Kuasa Allah. Jangan cakap. Buat usaha ikhtiar tak salah. Itu yang membezakan orang ada ilmu agama dengan tak ada. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang ada ilmu agama dengan tak ada ilmu agama? Tak sama. Sebab tu kita nak dengar sangat ni. Supaya kita ni cakap tak mengarut ngabang sekali. Jangan pegang dengan ikhtiar. Tu ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita berikhtiar, kita pegang ikhtiar kita yang dapat menyelamatkan kita jadi qadariyah. Nabi kata al-qadariyah majusu hazihi ummah. Pegangan lagu tu adalah majusi dalam umat aku ni. Maka berfikir-fikirlah kamu, hei segala yang mempunyai akal dan yang berakal, pada buku yang lain, buku-buku yang lain. Dia kata kalau mu ada otak, mu fikirlah pada buku-buku lain. Buku bukan buku ni, makna buku. Buku ni maknanya pada fikiran-fikiran yang bernas. Nampak? Masalah-masalah yang berlaku di dalam kehidupan kita. Di segi kehidupan kok ni tu panggil buku. Kok buku ni kena dah, kok buku ni tak kena. Orang dulu cakap. Mana fikirlah apa yang kita duk tepah sangat cari penyakit. Bila Allah kata tak boleh, tak boleh. Tak serik-serik. Tak serik. Ini tak serik. Pasal tak masa batu kita ni jahiliah belaka ni. Batu kita nak jadi juru yang masuk agama. Bila masuk agama, dunia kita dah rugi. Orang jual tetap jual, orang kau seminggu kau. Orang bendang JKK. Ada mari. Tak rugi jawatan dunia, tapi yang untung dengan kita ada pengetahuan. Bila ada pengetahuan, tak sama dah cakap khabar tu lah. Ni dok terbang situ. Akademi Fantasia ni duk sibuk sangat. Siri berapa lah ni? 2? 3? 7? Mumin nak bawa. Siapa gitu semua pasih tu 7 dia kata. 7 tak apalah, baru mari tau. Tak kira kecil besar kena belaka. Tak. Panggil ustaz, mari baca doa. Tak. Nak khabar maknanya ambil berkat dah. Benda haram tetap haram. Wak mari ulama pun tetap haram. Tak boleh bercampur gaul laki puang dalam keadaan mendedahkan aurat, hukumnya haram. Walaupun masa ustaz mari pakai selendang belaka, tak jadi halal. Faham lagi? Balik daripada ustaz masuk ke akademi ni, tempat di mana? Dia buat satu tempat sekolah situ. Duduk makan minum situ, walaupun bilik puang-puang laki-laki, tapi main bersama-sama. Betul tak? Main sama, galak sama, berlatih menyanyi sama, berlatih menyanyi sama, cakap sama, gurau sama, dapur sama, minum makan sama belaka. Ada halal ke haram buat kerja lagu tu? Dah awak mari ustaz jadi halal? Ada. Tak jadi halal, jadi gimmick. Orang panggil gimmick saja. Konon-kononnya berkat lah tu, ada orang ustaz mari molek lah tu. Faham? Padahal dia dosa besar. Dia hak haram ni sikit, hak halal banyak. Hukum haram. Hukum haram juga. Tak usah kata haram banyak. Ni halal sikit, sekejap je molek. Malam tu saja pakai selendang, duduk ketik kening. Pasal ustaz mari. Mari baca doa. Mari beri tazkirah sikit. Dah hari lain
Kan ditunjukkan masa duduk di rumah apa ada tutup kepala? Tak ada. Geluli batin joget. Nak. Maka banyak haram ke banyak hak halal? Banyak hak haram. Kita ambil banyak halal dah lah. Hak halal banyak, hak haram sikit. Bubur nasi seperiuk 5 cupok kita nanok. Buat bubur nasi, buat nasi air 5 cupok periuk soni. Penuh nasi. Naik gelegok molek putih telepu. Nak. Patu bot tai ayam munah sudu gau. Bukan secupok, sudu tai ayam munah. Gau dalam bubur nasi tadi. Boleh makan tak? Tak boleh. Padahal sudu. Gitulah. Iza jitama'al halal wal haram ghullibal haram. Bila perkara haram campur dengan perkara halal, maka hukumnya haram. Air zam-zam 1 gelas, bubuh jenis tauk 1 titik, haram minum. Air tebu sekolek, air kecing 3 titik, haram minum, gaul. Apatah lagi kalau air zam-zam 3 titik, jenis tauk 2 botol. Itu kan. Jadi tebang situ nak buat derhaka kepada Allah. Padahal Nabi kabadah hiburan hak boleh begini. Bukan tak boleh menyanyi, boleh. Tak boleh menyanyi, tapi ada batasnya. Orang laki-laki sini katanya pula tidaklah, maknanya memuji-muji tubuh badan seorang wanita. Kemudian tidak melalaikan orang, dan tidaklah dibuat dalam keadaan bercampur aduk penontonnya jadi mukhalatah. Ataupun penyanyi perempuan tu kanok-kanok. Lagu-lagu yang memberi manfaat bila dengar, yang menjadi hiburan. Baru boleh. Tak boleh tempat yang puan juga melatih jaget lah, menetni lah, menerak macam-macam fashion. Tu selama tu orang-orang yang tidak yakin ada kedok ni api neraka ni. Kau tanya dia, memang tidak yakin. Tanya mulut, memang dia jawab ada. Tapi yang dikira adalah perbuatan. Perkataan tidak diambil kira. Kerana perkataan ni kalau tanya orang nisak dadah pun, dia tak boleh masuk neraka. Dia tengah cocok jarum cek lengan. Tanya sikit brother, nak masuk surga, masuk neraka? Dia kata masuk surga lah, gua cakap dulu. Dalam jarum cek gantung tu dia nak masuk surga, tu perkataan. Tapi lisanul apa benda ni, lisanul fi'li aqahul min lisani qauli. Apa benda ni, perbuatan kita lebih diambil kira, lebih diikut, dipakai daripada perkataan sahaja. Lisanul hal aqahu min lisanil qauli. Perbuatan seseorang lebih diambil kira daripada perkataan seseorang. Dia kata, maka gunalah akal-akal kamu itu kepada merenung-renung. Dia bukan tak pakai dia, bahasa Patani. Kepada buku-buku yang seumpama ini gatek. Gatek tu baca. Galik tu yiqah, gatek. Gatek tu lah, gatek. Bahasa tu gatek. Iaitu renunglah kepada buku-buku cerita-cerita wak iktibar seperti ini. Etek kalau dia renung. Nampak? Dia gatik etek tu. Mudah-mudahan tak berjumpa dengan sesal yang tidak memberi faedah di akhirat kelak. Sebab inilah waktu menyesal di dalam dunia. Akhirat tak ada dah. Semua orang mati menyesal belaka. Islam, Yahudi, Nasrani, MIC, MCA, gerakkan, faham? Tak gerak tak makan, faham? Semua agama menyesal belaka. Orang Islam pun menyesal juga kerana melakukan dosa. Menyesalnya aku tak semayang. Orang kata menyesalnya tak bayar zakat, menyesalnya tak pakai jibat hari tu, menyesalnya tak bayar tak puasa bulan Ramadan, menyesalnya minum arak. Pasal apa? Pasal bila tengok susah di hadapan mata. Dalilnya atas dunia ni, masa penjenayah kena takak masa tu dia kata tolong cik, saya sekali tak mau curi dah, Boleh pegang kau.
Dah boleh pegang dah. Nak buat tubik gari, nak gari tangan dah. Dia kata menyesal. Tak mau buat dah lepas. Kali ni tak mau buat dah. Tu semuanya orang yang susah. Bila nampak susah, menyesal lah ke. Orang mati gitu kok. Dia kata kalau hidup semula kita tak pergi jauh, duduk surah mau. Buat dia buat nyamuk surah. Faham tak? Tidur surah, makan surah, habis. Betul tak? Dia kata tu. Tak, tu. Kalau Tuhan hidup semula, anyuk semula. Tak usah kata hak muda, hak tua anyuk. Jangan main. Tengok orang masa susah, mak lempik. Masa senang, congek depan Tok Imam ni. Depan Tok Imam. Tak malu sikit, Tok Imam kejut ni. Ingat menatam dia. Main tayasa gitu jalan. Aduh, tak malu sikit. Sombongnya. Berat tepuh dengan tiang api. Tendang saka kakak. Sakit. Dah kalau aku baik, aku tiup sikit nak pergi surau. Mak lepik. Berat baik. Buang skru lebar, buang sepanah hidup dari tubuh dia. Molek dah. Tak pergi setarang surau. Itulah manusia. Kita jangan jadi gitu. Kita dari sehat ni dah, kita ingat Allah Ta'ala. Jangan nanti sakit. Dan sakit semua orang nak balik Tuhan belaka. Bila sehat, dok setara baruh. Harap-harap Allah Ta'ala menjauhkan kita sekalian daripada lepas ke neraka dan daripada merasai apinya. Amin ya rabbal alamin. Dia kata mudah-mudahan ni doa daripada pengarang kita tak masuk neraka. Tak masuk neraka bukan dengan bijak kita, dengan hebat kita, tapi dengan kasihan belah daripada Allah SWT. Maka kita awal-awal lagi ni kita bertaubat siang dan malam 70 kali sehari istighfar sekurang-kurangnya. Kemudian jalan-jalan apa yang baik kita pakat turut belaka. Kerana baki kita dak lama mana dah. Saya cakap lah umur kita 70 80 berapa hari hidup. So kabur hak lepas hak akan datang. Hak akan datang ni lah hak paling berharga. Hak lepas tu sia-sia dah. Duduk basah rodak lama ni. Duduk cari ayam ke bayang kulit lama mana duduk main. Pok dogo. Butir tere. Lama mana duduk layang ke dia. Apa benda ni main rodak lama mana dah. Main patah lama mana dah. Main pasawang. Ni main akhirat baru lagi. Mudah-mudahan danlah sama timbang, sama berat dengan hak lara zaman itu. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan sikit. Bilakah bermulanya masuk waktu malam Jumaat dan berakhirnya hari Jumaat? Baik, ditanya. Kalau mengikut hitungan yang asal, hari-hari ni dia bermula dengan masuknya waktu maghrib. Jadi kalau petang Kamisnya orang pun bang maghrib. Masuk waktu maghrib itulah malam Jumaat, bermulanya hari Jumaat. Kerana dalam Islam bermula dengan waktu maghrib. Orang putih bermula dengan 12 1 minit. Ingat tak tu? Orang putih 12 1 minit Jumaat. Islam maghrib Jumaat. Jadi malam dulu baru siang. Katakan ni malam ini hari ni hari Sabtu dah. Ni malam Sabtu, esok siang Sabtu, garis esok Ahad. Dia gitu. Bolehkah seorang itu semayang tahiyat masjid dan sebelum itu dia duduk sebentar di serambi masjid? Jawabnya, jikalaulah maknanya serambi itu tidaklah ada dinding lagi untuk masuk ke dalam masjid, kemudian depan pada serambi itu ada pintu yang memisahkan antara serambi dengan pintu dengan dewan utama, maka boleh lagi dia solat tahiyat masjid, kerana masih lagi boleh dikira orang ini baru masuk ke dalam masjid. Tapi kalau serambi dengan dewan semayang tidak ada apa benda ni dinding, maka dia duduk dah di serambi, lepas tu mari tak ke depan pula, tak sunat lagi tahiyat masjid kerana duduk dah. Faham lagi? Ini kata setengah ulama. Bila berlaku satu kematian jenazah di bumi, setengah pihak pijak tanah agar ia jadi kemas, dan setengah lagi melarang berbuat demikian. Saya mahukan penjelasan mana satu yang betul. Yang betul, yang paling afdal, yang tidak dipertikaikan oleh ulama, hendaklah tidak menggunakan kaki untuk mengemaskannya, tetapi menggunakan kayu, dengan tekan-tekan dengan kayu. Walaupun ada yang mengatakan dimaaf pada syarak,
ada kau. Nah, kerana kerja itu sekejap saja untuk mengemaskan tanah si mati. Tetapi nak keluar daripada khilaf ulama yang melarang, kita guna benda lain lah, kemah, guna jolok dengan kayu, jolok biar kemah lagu tu. Dan lebih lagi pada bahagian kepala mayat. Kerana orang mati sama dengan orang hidup, kaki kalau dekat kaki kita, mari kita tengah tidur baring itu orang mari duduk kat diri kat kita tidur. Kalau kaki dia duduk kat lutut kita tak rasa lagi. Tapi kalau kaki mari duduk kat muka gini, tak benda-benda main ni kaki kat muka, maka orang mati gitu kok. Setelah selesai ke bumi jenazah, ketika berdoa saya lihat setengah tempat ada semua yang berdiri dan setengah tempat semuanya duduk. Yang mana satu lebih afdal, berdiri atau duduk? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kata setengah ulama, berdirilah. Berdirilah. Kerana ambil dalam kerana mengikut akan suatu hadis Nabi SAW berdiri ketika hantar mayat dalam keadaan berdoa pun berdiri lagi. Sampailah kepada balik. Dan ada hadis yang lain pula boleh duduk setelah daripada mayat itu diletakkan. Dua-dua ni hadis sahih belaka. Mayat tu sebelum mayat diletak ke tanah tak sunat kita duduk. Kata setengah ulama makruh. Orang bawa mayat tengok duduk atas kepala bau lagi, kita jangan duduk lagi. Bila mayat terletak atas tanah, baru sunat kita duduk. Menunjukkan duduk boleh, berdiri pun boleh. Faham lagi? Saya ingin tahu bolehkah atau tidak duit insurans kemalangan saya buat pergi ke tanah suci? Jawabnya ikut akan kaedah muamalat insurans itu sendiri. Kalau insurans itu halal pada sisi syarak, maka halal lah buat pergi tanah suci. Kalau insurans itu insurans yang haram pada sisi syarak, maka sebagai jangan dibawa pergi ke tanah suci. Apa hukum seorang isteri yang dulu meninggalkan puasa Ramadan 1 bulan kerana melahirkan anak? Dia melahirkan pada tahun 2006 dan baru qada puasa itu pada 2 minggu sahaja. Puasanya itu 2 minggu sahaja. Jawabnya, haram menundakan qada jikalau tidak ada uzur syar'i. Kalau ada sakit dan seumpama yang ada uzur syar'i, tak haram kita tangguh-tangguhkan qada. Jadi kalau sengaja daripada 2006 2008 baru nak qada, 2006 2007 2 tahun dah tikah, maka kena bayar fidyah. Puasa tetap sebulan tapi fidyah jadi 2 bulan, iaitu 60 cupok. Kerana sebulan itu 30 hari, maka 2 tahun 30 kali 2 60 cupok. Tapi kalau kita tak boleh nak qada kerana uzur, maka tidak ada fidyah. Katakan 2 tahun lepas pada itu sakit, tak boleh nak qada lagi, boleh qada 2008. 2008 qada saja, fidyah tak kena. Kerana kita tangguhkan qada sebab ada uzur. Faham? Bagaimana pula jika niat puasa qada itu tak betul? Contoh aku berpuasa qada pada hari ini, qada kerana pada hari ini, qada kerana Allah Taala. Jikalau ada pada hajatnya itu puasa pada esok hari dan dia berniat pada waktu malam, sah dah. Nampak? Dimaafkan pada syarak. Apakah sah niat puasa qadanya? Tidak ada pun sebarang hadis yang menyebut dengan detail cara berniat. Cuma menyebut siapa yang tidak berniat pada waktu malam, maka tiada puasa baginya. Untuk puasa-puasa wajib. Jadi ulama pun beristihad lah. Jadi macam-macam lah cara yang sah sunat niat ini. Di antaranya kita hadirkan di dalam hati kita nak melakukan puasa qada Ramadan esok hari kerana Allah Ta'ala. Itu pun dikira niat juga. Dan banyak lagi contoh-contoh. Tidak ada pun ulama kata niat yang dia buat saja sah, niat yang ulama lain buat tak sah. Melainkan ulama buat contoh niat ni nak memudahkan kita saja sebagai panduan, bukan seperti macam tu. Faham tak? Dia buat panduan saja. Kalau esok kita niat nak melakukan qada yang aku tinggal lepas-lepas, sah juga puasa. Apakah yang perlu dilakukan beliau untuk memenuhi tuntutan syarak? Khabar tadi bayar fidyah. Kalau dia sengaja tinggal 2 tahun itu tak bayar qada. Kalau tak sengaja tinggal, qada saja wajib qada, fidyah tak kena. Ada orang kata bini kita umur 60 tahun telah putus haid. Kalau cerai tidak jatuh talak. Minta tolong jelaskan.
Bini putus haid dah, cerai dak jatuh talak. Betul tak Ji? Betul tak? Hendak Haji dengar kita ni. Faham tak? Jawabnya jatuh talak walaupun bini kita itu umurnya 1250 tahun. Faham? Jatuh talak. Kerana tak syarat dengan umur. Tak kait dengan umur. Walaupun umur mu kecil lagi pun, atas buah lagi bini jatuh kat talak. Tak? Bini tendang saka, orang duk baca Yasin keliling, jatuh talak juga. Melainkan kita tendang saka tak jatuh talak. Faham tak? Kita tendang saka tak tahu benda, menazak nak mati, cerai bini tak jatuh talak. Faham? Kerana tidak waras masa tu. Tak tahu benda. Boleh terangkan tentang Syiah di Iran. Ayatullah Khamenei, Hizbullah, Syekh Hasan Nasrullah. Nak terang lagu mana ni? Soalan-soalan gini. Kita nak terang lagu mana? Panjang cerita ni. Kalau boleh lah tanya soalan-soalan yang orang lain boleh ambil manfaat ramai. Kalau boleh lah. Soalan gini kita kena cerita panjang lebar. Cerita Syiah, cerita Khamenei panjang lebar pula. Orang boleh ambil manfaat ramai lah. Pasal ilmu laduni, macam mana nak dapat ilmu ni? Kata dah dia nak ilmu laduni apa ni? Ilmu laduni ni, berlaku khilaf di kalangan ulama. Kata setengah ulama, ilmu laduni ni para nabi saja ada. Umpamanya Nabi Khidir alaihi salam. Dia ajar ilmu laduni kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata setengah ulama, orang tak nabi pun ada juga. Ni kata setengah. Tetapi mereka-mereka yang beramal dengan ilmu agama yang telah dia sedia belajar. Maknanya siapa yang belajar agama, kemudian dia amal apa yang dia pelajarinya, sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak, maka Tuhan akan tambah lagi ilmu bagi dia. Itu dia panggil ilmu laduni. Ilmu laduni tak mesti ilmu tu hebat, ilmu kasyaf, walaupun ilmu fardhu ain. Tapi dia duk amal selama ni, dia duk belajar. Termasuk juga ilmu membaca Quran, kata setengah ulama. Dia pergi belajar untuk guru tajwid, baca nak suruh betul, baca tajwid, baca apa benda ni, makhraj dan sebagainya. Dalam belajar tu dia pun dapat satu ilmu. Oh gini, hak betulnya begini. Padahal tu budak khabar tu betul juga. Itu orang panggil ilmu laduni, kata setengah ulama. Tapi dengan sebab mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Nampak? Man allama wa amila, allama Allahu ma lam ya'lam atau kama qala. Setengah ulama yang kata Tuhan, bila kita amalkan apa yang telah kita pelajari, Allah akan tambah ilmu kita. Diambil hadis ni, barang siapa yang belajar satu ilmu, menuntut, kemudian dia pun amalkan ilmu itu, Tuhan akan tambah baginya ilmu yang dia belum belajar. Jadi kalau nak ilmu laduni atas kau ni, amalkan ilmu yang telah ada. Faham? Tahu benda yang haram tinggal, tahu benda ni wajib buat, tahu benda ni molek buat. Tuhan akan berilah ilham lagi. Tu kata setengah, dak nabi sahaja ada ilmu laduni. Tapi jangan mengaku dapat ilmu laduni, takut bukan laduni dalam guni. Faham? Apakah amalan yang boleh diamalkan untuk selamat daripada azab kubur selain membaca surah Al-Mulk pada setiap malam? Yang paling penting, yang paling hebat sekali, yang menjaga kita daripada segala azab sengsara, iaitulah kita jauh daripada maksiat. Kalau kita ahli maksiat, lepas tu malam baca Tabarakallazi, belum tentu surah tu dapat jaga kita. Hak Nabi kata ni, iaitu orang-orang yang menjauhi maksiat sekuasa mungkin, kemudian mengamalkan pula dengan surah-surah tertentu. Takut kita salah faham. Duk faham maknanya porong pagi petang, pagi gendong hak kemak, petang hak kuruh. Malam kadang gendong pula hak sedang. Malam tak apa, aku baca Tabarakallazi, tak kena seksa rubuh. Takut pegang gitu. Banyaklah surah-surah untuk kita amalkan. Tapi baca Quran itu sendiri sebenarnya, mana-mana surah adalah cerah kubur. Bila cerah kata ulama, maka tak susah lah tu. Azab sebahagian daripada susah. Baru-baru ini saya ada tersebut suatu yang berbunyi, jika saya dapat gaji nanti saya nak mendermakan RM10 ke tabung masjid. Tetapi secara tak sengaja perkataan saya terlepas daripada mulut.
ibarat saya sedang bercakap seorang diri. Asalnya saya cuma ingin berniat dalam hati. Wajibkah saya melunaskan niat saya itu? Dia kata dia ni bekerja, dia ada gaji bulan-bulan. Kemudian dia kata, kalaulah aku boleh gaji ni, aku nak derma ke masjid RM10. Tapi dia mari sok, dia kata mulut tu ke dalam hati saja ataupun jadi tak sengaja tu baik mulut. Jawabnya, mu susah benda. Sengaja tak sengaja yes 10 yes kan. Masjid. Yang kita bimbang ni 1 juta. Nak 100,000. Tu susah juga tak. Ni nak tahu benda. Dan kalau kata tak wajib pun budak yes 10 yes. Kalau kata tak wajib, budak wajib beri. Suka sangat tu. Faham tak? Memanglah kalau kita tubik mulut dikira nazar, tak tubik dikira niat sunat beri. Tapi dalam masalah ini berilah ke masjid. Berilah senang beri. Boh 10 ya kat kita. Soalan seterusnya. Nak kerja sebagai operator kelulusan SRP, dia buat kerja kerani dah 8 tahun. Semasa peluang naik pangkat, dia dipaksa oleh ketua jawatan suruh mohon jawatan kerani syarat. SRP 5 tahun, SRP 5 tahun buat kerja kerani, SPM 3 tahun buat kerja kerani. Masa sekarang semasa ini borang N ada letakkan SPM tapi dia tak ada pun. Kalau tak letak pun dia dah layak memohon N melalui temuduga perjuaan 3 bulan. Apakah halal rezeki dia? Ada ustaz kata haram, ada ustaz kata halal, cuma berdosa sebab letakkan SPM sahaja. Baik, dia ni kerja lulusan SRP, dia tak ada SPM, dia buat kerja kerani 8 tahun dah kerja SPM. Kemudian peluang naik pangkat, bos dia pun suruh mohon jawatan ni. Kerja operator tapi dia buat kerja kerani. Oleh kerana bos dia siang dia tak suruh minta kerja kerani dah, pasal buat kerja kerani dah. Jadi ketua dia suruh buat kerja, minta kerja kerani, biar kerani betul. Pasal walaupun jawatan operator, jawatan SRP dia kata 3, buat kerja dia kata 5. 8 tahun dah buat kerja. Jadi bila majikan dia suruh buat, ambil jawatan tu walaupun tak ada SPM, bos dia kata tulis SPM, tak apa lah. Hukumnya harus pada syarak. Hukumnya harus. Sebab ni kebenaran daripada ketua. Hukumnya harus. Yang tak bolehnya kita seorang duk tipu, tak boleh. Soalan seterusnya. Mak sakit hospital, pihak hospital cadang scan kepala. Ayah tak setuju. Anak-anak setuju scan atas tahanan, atas fahaman ikhtiar. Lagu mana ni? Anak-anak jadi serba salah, bimbang derhaka pada ayah dan kesian pula pada mak. Para ilmuwan muslim layak tak dipanggil pendeta? Orang yang banyak hutang boleh tak pergi sabilillah untuk syahid? Baik. Masalah ni masalah bukan kita nak jawab lagu mana, masalah nak scan kepala mak ni. Jadi kepala ni nak scan, nak tulis hospital. Bahasa hospital dipanggil scan. Kasus bahasa budak-budak sekolah dipanggil photostat. Maknanya dia nak scan dalam. Jadi dia memberi efek. Dia memang memberi efek sedikit sebanyak kepada otak. Jadi ayah suami kepada isteri ni tak setuju. Maka bila dia tak setuju, kita tak boleh buat benda. Sebab dia suami kepada orang sakit, isteri dia. Dia yang berhak ke atas isteri. Orang lain tak berhak. Selagi hidup, dia yang berhak. Lepas tu kalau ayah ni kepada isteri kata mari muah kusta, suami kata tak boleh pergi, tak boleh pergi. Lepas tu suami besar lagi. Faham? Sekarang ni kalau kita nak siang kepada mak, kita pujuklah ayah dengan baik-baik. Kita tak boleh pujuk, suruh orang lain pujuk. Nampak? Dia duduk tangan, kuasa di tangan dia. Layak tak para ilmuwan muslim dipanggil pendeta? Tak boleh nak jawab soalan ini sebab pendeta ini bukan daripada apa benda ni, panggilan-panggilan yang ada dalam syarak. Pendeta ni panggilan daripada orang-orang sebelah Nusantara ni saja. Orang sebelah Nusantara, sebelah tanah Melayu dan sebahagian Indonesia saja yang guna istilah pendeta. Sebab kita tengok terjemahan daripada kitab-kitab Indonesia, setengah-setengah tu wali-wali tu diterjemah dengan pendeta. Kadang-kadang ulama' diterjemah dengan pendeta.
Jadi tak ada masalah. Kita tak bawa masalah ni pasal pendeta bukan daripada istilah syarak. Lain balik istilah syarak, maknanya fuqaha, muhaddisin. Layakkah ulama dipanggil muhaddisin? Baru boleh kita berhurai. Layakkah seorang untuk guru di kampung dipanggil sebagai mujtahid? Baru boleh kita hurai tak? Pendeta tak ada istilah, masing-masing nak panggil. Orang yang banyak hutang boleh pergi perang sabilillah tak? Jawabnya boleh. Boleh pergi perang sabilillah. Tak? Tak ada masalah. Sah ke tidak suami cerai isteri dalam keadaan putus haid? Dia pula tadi. Pak tadi 60 tahun bini. Hak ni isteri putus haid dah. Jawabnya sah cerai. Tak ada kait dengan tu. Yang ada kait dengan haid gini. Cerai isteri dalam haid haram. Tu ada. Isteri tengah haid tak kering di darah, kita cerai, haram. Talak jatuh, perbuatan berdosa. Ingat tu dah. Nak cerai isteri tengok dia pakai pek ke tak? Tengok dulu dah. Tak sungguh. Kalau ni ikut nak cerai je. Dia nak cerai isteri ni biar dia kering darah, mandi dulu dan sebelum jima. Nampak lagi? Sebelum jima. Itulah panggil talak sunni, talak sunnah. Nampak lagi? Masjid yang sedia ada diroboh untuk bina yang baru. Solat Jumaat pindah ke balai raya, sedangkan sekitar masjid masih ada. Soalannya sah atau tidak solat Jumaat itu? Kalau balai raya itu dinaikkan taraf masjid, bagaimana pula kalau masjid itu siap orang akan pindah ke masjid baru? Soalan bagaimana kedudukan balai raya itu, masjid atau balai raya? Saya terbaca dalam Mustikah Hadi muka surat 391 jilid kedua, haram buah bau mayat yang boleh ditanam dari sebuah negeri ke sebuah negeri yang lain walaupun diwasiat, dan kan masih wujud di negara kita. Soalannya tolong jelaskan perkara ini. Baik. Masjid tu dirobohkan, kata masjid ni. Lepas tu kawasan masjid, tanah masjid tu dia gini, bila dirobohkan masjid nak buat hak baru, kalau ada lagi tanah masjid hendaklah sembahyang Jumaat di situ. Tapi kalau tak boleh sembahyang Jumaat di situ kerana kerja-kerja pembinaan, takut paku dan sebagainya, kadang-kadang menghalang apa benda ni, takut apa benda apa macam-macam lah dekat dengan pembinaan, maka bolehlah dalam keadaan darurah sembahyang sementara di tempat lain. Faham tak? Sembahyang sementara di tempat lain. Kemudian ada pula ulama kata kena niat masjid dulu situ baru sah buat Jumaat. Kata setengah ulama dimaafkan, tak payah niat masjid kerana itu darurah saja. Nampak? Buat tengah padang kerana sementara masjid yang asal itu siap. Itu tu jalannya. Tu jalan dia. Tak usah niat masjid balai raya. Tak jadi di masjid. Lepas tu kat gini niat dia pula, niat balai raya pula. Maknanya sementara, macam orang semayang Jumaat di Padang lah, semayang raya di Padang apa semua, tak nak ambil fadilat. Haram bawa mayat yang belum ditanam dari sebuah negeri ke sebuah negeri yang lain walaupun diwasiat. Baik. Masalah mengalih mayat ini kalau belum ditanam berlaku khilaf di kalangan ulama. Yang tak ada khilafnya selepas ditanam diambil balik. Faham tak? Tu tak ada khilaf, melainkan darurah. Jadi setengah ulama mengatakan kalau mati di Pahang, tanam Pahang lah. Tak boleh balik mayat tanam Terengganu. Mati Terengganu, tanam di Terengganu. Walaupun dia asal orang Pahang. Dia kekek. Slow dia ni. Tak kira lah. Tu kata setengah ulama. Setengah ulama fuqaha mazhab Syafi'i juga. Dia kata boleh alih. Jikalau tempat itu susah untuk diziarah. Maknanya mati di Pahang, payah nak ziarah, tak ada orang nak ziarah ke dia, siang dia seorang, tanam Terengganu dibolehkan bila syaratnya sementara belum berubah mayat. Kalau bawa pada berubah mayat, haram dialih. Dia gitu. Yang tak ada khilafnya tanam dah. Hak tak tanam lagi selagi. Kalau dia tu apa benda ni, kawasan yang ditanam itu bukan kawasan negeri orang Islam, maka boleh dipindah. Katakan mati di Gambang, kawasan Cina situ. Bawa alik lah ke negeri orang Islam, boleh pula. Lepas tu kalau tanam dah tak boleh melainkan kerana darurah. Darurah ni gini, tertanam dalam tanah orang, tu lain.
Salah ingat ke tanah kubur ngujung dia nak ngujung sikit di tanah dada tanah orang, tanah tuk ngulu. Nampak berlebihannya dia, kena gali balik, tidak berdosa. Faham? Cuma kalau nak alih tu dari tanah mati di Kemamang nak tanam Terengganu di atas tu juga, Kedah Buluh ni juga, yang tak ada khilafnya wajib kena mandi dulu dan semayang dulu baru boleh balik sini. Yang berlaku sekarang mati di ni buku kain putih balik semayang sini, hak tu hak berlaku. Faham? Dia kena mandi dan semayang baru boleh beralih. Tapi ingat syarat beralih tu pada kawak kata boleh, jangan sampai berubah mayat, jangan sampai lama tunggu. Soalan seterusnya, seorang imam semayang didatangi seekor lipang. Lipang pula ni mari kita khabar ni kali rezeki meluru ke arah imam tersebut, bolehkah dia berhenti semayang atau hentam saja dengan kaki? Jawabnya, apa yang datang kepada kita daripada sunnah, Nabi kata sunat memukul kala, jengking dan ular ketika di dalam semayang, dan ini pernah berlaku pada zaman Nabi. Boleh pukul ular dan kala kita tengah semayang, tak? Mari kala ni binatang yang sunat bunuh, tak? Kerana dia ketik orang lain pula, maka ambil terapa katok. Ini berlaku dalam hadis sahih, Nabi katok, tak? Dan sahabat pun amal juga. Itu yang datang dalam hadis. Jadi tak payah lopak. Lopak lagi mana? Tak? Pasal benda, pasal boleh katok. Kalau imam baru boleh lopak. Faham tak? Kan lama mari imam katok dengan lipat. Lipat jeng tu imam. Nampak? Tengok keadaan lah. Lepas tu cuma berlakulah di kalangan ulama-ulama mujtahid dalam mazhab Syafi'i pula kata katok lipang ular ni binatang-binatang sunat bunuh tengah semayang jangan 3 kali berturut-turut, lepuk. Jadi batal semayang. Dalam mazhab lain kata pula tak batal walaupun 15 kali kerana perintah Nabi suruh bunuh binatang ni dalam semayang. Faham? Seorang sesama adakah boleh kira uzur yang dibenarkan tak hadis jemaah kerana bimbang mengganggu jemaah lain, keluar air hidung dan bunyi soksek. Jawabnya ini bukan uzur. Bukan uzur, kerana soksek itu tak uzur manalah. Keluar air itu tak ada masalah. Pegang tisu, pegang sapu tangan, pegang gitu. Keluar air tak neleh baju gitu. Buh tisu gitu, buh sapu tangan gitu. Bunyi krek itu tak mengganggu mana. Imam yang membaca surah dan dengan pembesar suara dalam keadaan bunyi yang tidak jelas, adakah dibolehkan atau tidak? Kok mana? Baik, pembesar suara tu katakan rosak bunyi keruk-kerak itu. Kalau tak rosak molek maliki yaumiddin. Tapi kalau dah rosak bunyi apa gitu. Jawabnya sah dah bacaannya. Kerana yang rosak adalah bunyi di speaker, bukan tubik pada mulut tu imam. Kalau mulut tu imam yang gitu dah tak sah. Faham? Kedudukan sah bagi makmum masbuk, adakah dimulakan di tengah ataupun di bahagian hujung tepi dinding? Sah makmum masbuk. Makmum masbuk. Jawabnya di sebelah kanan tu imam. Kanan tu imam. Kalau imam tinggal rukun solat, makmum kena ikut atau kena niat solo. Kalau imam tertinggal rukun solat, makmum kena ikut imam atau kena niat solo. Solo ni siap solo. Niat seorang. Niat solo makna goreng. Baik. Tu imam tinggal rakaat. Ataupun tu imam tinggal rakaat yang kedua. Rakaat yang tersujud rakaat yang kedua. Sujud yang kedua. Lepas tu imam sujud yang pertama patut Rabbi pilih. Dah naik at-tahiyatul mubarakat. Jadi kita lagu mana? Nak sembahyang seorang ke nak ikut imam at-tahiyah juga? Pada asal pergi sujud tak? Jawabnya tegaklah dulu subhanallah, kata gitu. Kira nak tembak solo saja. Tanya susah tu imam tanggung, tu imam tolong. Tanya tu imam salah mungkin nak tembak saja. Nak tolong hati tegak subhanallah, kata gitu. Subhanallah tu imam pun perasan sekali lagi sujud. Gitu.
Kalau subhanallah, mahallallah, kau kuat tak imam? Allah alaihi ka ayat, kau kuat. Degi Datuk Imam ni barulah kita sujud sekali lagi. Nak niat mufarakah. Sujud sekali lagi. Kerana kita sujud baru sekali. Faham?